Selamat sejahtera semua murid. Bertemu kita dalam satu lagi slot pada hari ini. Saya Dr. Umar Devi dari SMK Ibrahim akan bersama-sama anda mengupas tajuk pada hari ini iaitu karangan respons terbuka kertas 1 SPM. Dan kita akan lihat dengan terperinci karangan berformat rencana. Baiklah, sebelum kita memulakan penerangan yang lebih terperinci, apa kata kita lihat maklumat penting berkaitan dengan karangan respons terbuka. Baiklah murid-murid, anda perlu menulis karangan antara 350 hingga 500 patah perkataan. Dan anda akan diberikan 4 soalan, pilih 1 soalan saja. Dan keempat-empat soalan ini meliputi soalan daripada 4 domain, yang itu domain peribadi, iaitu domain yang berkaitan atau soalan-soalan berkaitan keluarga, rakan, jiran, masyarakat setempat dan sebagainya. Kedua ialah domain awam yang mana anda akan disoal dengan perkhidmatan awam, berkaitan perkhidmatan awam, badan pentadbiran dan sebagainya. Ketiga ialah domain pendidikan, iaitu domain yang menguji atau bertanyakan soalan mengenai ilmu pengetahuan atau kemahiran-kemahiran khusus yang perlu ada pada diri seorang remaja. Dan akhir sekali, domain kerjaya, iaitu aktiviti yang melibatkan soalan-soalan yang melibatkan aktiviti yang melibatkan persediaan anda bertapak ke alam kerjaya. Baiklah murid-murid. Masa yang diberikan untuk anda untuk menjawab soalan karangan respons terbuka ialah hanya 1 jam 30 minit. Okey, dan markah untuk soalan respons terbuka ini ialah 70 markah dan karangan respons terbuka boleh meliputi karangan berformat atau tidak berformat. Jadi anda perlu benar-benar kuasai karangan berformat. Ya, hanya 4 soalan saja yang diberikan. Jadi jumlah soalan untuk disoal itu agak kurang. Jadi anda perlu betul-betul mahir akan karangan berformat. Baiklah. Kita lihat satu contoh item domain peribadi ataupun contoh soalan yang berkaitan dengan domain peribadi. Untuk pengetahuan murid-murid, anda akan diberikan 2 perkara penting. 1, perkara atau stimulus atau panduan, iaitu sedikit petikan daripada surat khabar, daripada majalah, daripada mana-mana keluaran atau penerbitan. Itu kita panggil sebagai panduan atau stimulus. Jika anda lihat di sini, A. Kotak A ialah panduan atau stimulus berkaitan dengan tema yang anda bakal jawab. Manakala kotak B ialah soalan ataupun tugasan kepada anda. Anda perlu membaca kedua-duanya kerana kedua-duanya sama penting. Okey, apakah kepentingan stimulus? Stimulus ini akan memberikan anda panduan untuk menulis karangan, untuk memahami tema dengan lebih lanjut. Malah perkara yang tertulis dalam stimulus itu anda boleh gunakan sebagai pendahuluan, sedikit sebagai isi dan sebagainya. Baiklah, kita lihat di sini. Peta A itu adalah dipetikkan ucapan salah seorang tokoh Tan Sri Datuk Seri Panglima Lee Lam Tai. Okey, dan ini adalah Gerakan Akbar Utusan Malaysia. Dan kita lihat berdasarkan pemerhatian saya, sikap orang ramai masih belum berubah kerana sifat-sifat yang baik seperti belas ihsan, sopan santun, sabar, merendah diri, toleransi dan hormat menghormati belum menjadi cara hidup kita. Lebih banyak lagi perlu dilakukan untuk menyemai nilai-nilai murni ini dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya generasi muda. Apabila kita baca stimulus ini, kita mendapati stimulus ini temanya kita boleh kenal pasti iaitu nilai-nilai murni, dan sekiranya ada murid yang tidak faham atau tidak tahu apa itu nilai-nilai murni, maka beberapa contoh telah pun dikemukakan, iaitu belas ihsan, sopan santun. Jadi ini adalah salah satu cara untuk membantu murid memahami soalan. Okey, dan jika lihat pada B, iaitu bahagian B di bawah, iaitu tugasan, sebagai respons terhadap kandungan ucapan di atas, setiap individu perlu memainkan peranan untuk menyemai nilai-nilai murni. Jelaskan peranan-peranan tersebut. Itulah tugasan anda. Jadi inilah
contoh soalan yang akan keluar dalam peperiksaan nanti ya. Baiklah, pada hari ini kita akan lihat standard kandungan 3.4 menulis untuk menghasilkan sesuatu penulisan yang terancang dan menulis kerangka karangan dengan menyusun dan menganalisis isi penting secara terancang. Itulah standard pembelajaran. Ya, baik. Pada akhir pelajaran kita pada hari ini, murid akan dapat mengenal pasti format menulis karangan rencana, mengenal pasti teknik menulis karangan dengan bilangan patah perkataan yang ditetapkan, mengenal pasti teknik menulis pendahuluan, isi dan kesimpulan berkaitan dengan tema berasaskan kriteria-kriteria asas yang ditetapkan. Ya, kita harap kita dapat mencapai objektif itu pada hari ini. Baiklah, kita balik pada tajuk kita hari ini, kupasan kita pada hari ini, iaitu format karangan respons terbuka, karangan berformat rencana. Baiklah, bagi murid-murid tingkatan 4, mungkin karangan format rencana ini adalah sesuatu yang baru pada anda, kerana anda tidak pernah didedahkan dengan karangan berformat rencana ketika anda di sekolah menengah rendah. Bagi murid-murid tingkatan 5, anda mungkin pernah lihat atau anda pernah didedahkan dengan format karangan rencana. Baiklah, sebenarnya anda tak perlu risau. Karangan rencana, format rencana adalah karangan berformat yang paling mudah jika dibandingkan dengan karangan berformat yang lain. Cuma dua saja aspek yang perlu anda kuasai bila menulis karangan rencana, iaitu karangan rencana dimulai dengan tajuk dan diikuti oleh nama penulis. Okey, kita mulakan karangan kita dengan tajuk, kemudian nama penulis iaitu nama anda atau nama apa sesiapa sahaja yang anda rasa anda ingin letakkan nama sebagai penulis. Okey, dan bahagian lain adalah sama seperti karangan-karangan yang biasa kita buat, karangan perbincangan, karangan pendapat yang biasa. Jadi ini dua sahajalah kriteria karangan berformat rencana. Jadi kita lihat sekarang ya, inilah contoh karangan format rencana. Yang mana kalau anda lihat di atas sekali, di tengah-tengah kertas ini adalah tajuk. Ialah tajuk Alam Gemilang Hidup Cemerlang. Dan satu aspek kamu kena ingat, bila kita menulis tajuk, setiap huruf yang memulakan tajuk itu perlu berhuruf besar. Tiada titik. Dan di sini perlu digarisi. Okey, perlu digarisi. Okey, tiada garisan di situ, tetapi karangan berformat rencana untuk menampakkan itu adalah tajuk, anda perlu gariskan. Okey, baik. Dan penulis, nama penulis hanya bermula dengan oleh. Tak perlu tulis ditulis oleh ya. Hanya mula oleh dan nama anda. Nama penuh anda. Tiada titik ya. Jadi ini sahajalah dua kriteria penting untuk menulis karangan berformat rencana. Tajuk dan juga penulis. Selalunya tajuk akan dikemukakan dalam soalan. Jadi anda tak perlu risau tentang tajuk. Jika tiada dalam soalan, anda perlulah bina sendiri tajuk berdasarkan tugasan soalan itu. Dan tajuk perlulah ringkas, tidak sangat panjang, tidak pula terlalu pendek. Okey, jadi kamu kena akur tentang hal itu. Baiklah, jika kamu lihat pada isi-isi karangan tersebut, pendahuluan seperti biasa, isi seperti biasa dan penutup atau kesimpulan seperti biasa. Tiada lagi kriteria penting di sini. Okey, cikgu harap kamu faham dan kamu mesti kalau boleh, kalau kamu cikgu cadangkan, kalau keluar soalan rencana ini ambil kerana tulislah, pilihlah soalan ini sebagai salah satu soalan pilihan anda untuk jawab peperiksaan. Kerana formatnya itu tidaklah begitu rumit, agak mudah saja. Baiklah, kita nak lihat sekarang. Baik, setiap murid, setiap kali saya berjumpa dengan murid, masalah utama yang dikemukakan ialah, cikgu, saya tak boleh nak kawal penulisan saya. Kadang-kadang saya tulis sangat kurang, kadang-kadang saya tertulis sangat banyak, melewati daripada kriteria bilangan patah perkataan. Jadi apa boleh saya buat? Itulah, kadang-kadang kita perlu berfikir secara teknikal sikit. Macam orang matematik, kita perlu juga ada sedikit pengiraan patah perkataan. Kita perlu bersedia dari aspek bilangan patah perkataan. Jadi kita perlu sediakan rangka. Tidak ada orang yang boleh menulis karangan tanpa membina rangka karangan. Saya sendiri juga, jika diminta menulis sekarang sesuatu karangan, pastinya saya akan wujudkan satu rangka karangan terlebih dahulu. Barulah saya akan mengolah karangan saya, kerana rangka merupakan asas kepada penulisan karangan.
Macam jurutera, kalau tiada asas, maka tidak dapatlah mereka membina bangunan-bangunan yang tinggi. Sama juga dengan itu. Jadi kamu kena faham konsep itu. Baiklah, kita balik kepada syarat bilangan patah perkataan kita ya. Kita tahu kita tak boleh tulis kurang daripada 350. Jika kurang apa jadi? Markah akan menjadi kurang. Dan jika lebih tidak akan dibaca. Okey. Jadi pemeriksa akan mengira satu demi satu perkataan, bilangan perkataan karangan anda untuk menentukan sama ada anda menulis dalam bilangan perkataan yang ditetapkan. Dan jika lebih pun kadar tolak ansur itu hanyalah 10 patah perkataan saja. Maksudnya, kamu hanya dibenarkan lebih 10 patah perkataan. Maksudnya 510 patah perkataan sahaja. Okey, dengan rasional mungkin anda ingin menamatkan ayat terakhir. Jadi terlajak 10 perkataan itu tidak apa. Jadi kadar tolak ansur ialah 10 patah perkataan saja. Baiklah, kita balik kepada apa yang cikgu maksudkan dengan perkara teknikal itu. Baiklah, dalam bahasa Melayu, sesuatu ayat gramatis seelok-eloknya antara 9 hingga 12 patah perkataan. Jika kurang 9 patah perkataan, kita boleh katakan itu tidak menepati taraf SPM. Manakala jika lebih daripada 12 perkataan, mungkin 15 atau 16, kita boleh kategorikan sebagai ayat itu ayat berbelit-belit, ayat panjang, ayat kompleks, yang mana mungkin pembaca tidak dapat memahaminya. Jadi kita anggap sesuatu ayat yang gramatis dalam bahasa Melayu adalah antara 9 hingga 12 patah perkataan. Jadi kita membuat andaian di sini, kita tak nak 9, kita tak nak 12. Kita ambil 10 katakan. Satu ayat katakan andaian kita ialah 10 patah perkataan. Jadi ingat dalam minda kita dengan andaian satu ayat 10 patah perkataan ya. Baik. Sekarang kita sudah tahu, kita anggap penulisan kita dalam satu ayat ada 10 patah perkataan. Sekarang kita nak tetapkan bilangan isi. Cikgu, berapa bilangan isi yang perlu saya tulis? 3 ke 4, 5? Okey, macam ni. Tak perlu sampai 5. Antara 3 atau 4 saja. Okey, baik. Jika anda menulis 3 perenggan isi, maka keseluruhan karangan anda akan ada 5 perenggan. Iaitu pendahuluan, 1, 3 isi, kemudian kesimpulan. Maka ada 5 perenggan. Baik, kalau kamu lihat di sini, jika anda ingin menulis 3 perenggan isi, anda kena pastikan isi anda adalah antara 90 hingga 100 perkataan. Bukan saja isi, seluruh karangan anda. Okey, katakan perenggan 1 100 patah perkataan. Perenggan 2 100 patah perkataan. Sampailah perenggan 5, dapatlah 500 patah perkataan. Tapi cikgu tak kata kena buat 100 patah perkataan. Antara 90 hingga 100. Jadi kalau lihat di sini, cikgu telah tetapkan pendahuluan 80 sahaja. Isi 1 90 patah perkataan, isi 2 90 patah perkataan, isi 3 90 patah perkataan, kesimpulan 80 perkataan. Baiklah, kenapa perlu menetapkan begini? Untuk pengetahuan kamu, ada satu kriteria penting pemeriksa lihat. Setiap perenggan yang kamu tulis perlu seimbang. Perlu seimbang. Tidak boleh ada perenggan yang sangat kecil. Tidak boleh ada perenggan yang sangat besar. Itu memerangkapkan diri anda sendiri. Maksudnya mungkin ada isi yang anda tidak tahu hurai. Dan anda menulisnya agak kecil, sedikit. Kan? Begitu juga pendahuluan memang membawa satu kriteria yang sama penting dengan isi. Kerana itulah yang memulakan karangan kamu, itulah yang akan menambah dan menarik hati pemeriksa pendahuluan. Jadi kita kena tulis dengan baik. Begitu juga kesimpulan, jangan anggap remeh tentang kesimpulan. Itu adalah perenggan terakhir yang pemeriksa baca sebelum dia ingin memberikan markah kepada anda. Jadi konklusinya semua perenggan adalah sama berat, sama penting dan sama saiz untuk kita menepati kriteria perenggan yang sama saiz, kriteria pemerengganan yang baik. Sebab itulah mungkin kamu boleh tanya cikgu kenapa letak di sini 80 patah perkataan tapi isi 90? Baiklah, pendahuluan dengan kesimpulan bolehlah kita kurangkan satu ayat. Okey, itulah cikgu kata secara mata kasar pemeriksa pada awalnya sebelum dia memeriksa kertas kamu, perkara pertama yang dia akan buat ialah dia akan membelek-belek dulu kertas kamu. Dia akan lihat secara mata kasar adakah karangan anda seimbang. Okey, adakah karangan anda seimbang? Semua perenggan sama saiz. Jadi kalau kurang satu baris atau satu ayat itu tidak apa. Okey, sebab secara mata kasar nampak seimbang. Jadi bila kita mengikut
cara ini, maka ini akan kita dapat 430 patah perkataan untuk 3 perenggan isi, ya. Dan anda hanya boleh beranikan diri anda jika anda berani, anda ialah seorang murid yang boleh mengurai isi dengan panjang lebar, boleh tulis dalam 90 patah perkataan, maka anda boleh pilih perenggan yang ada 3 isi sahaja. Sebab pemeriksa kata nak dapat cemerlang boleh, tapi isi perlu dihurai dengan sangat baik. Okay, jadi kalau anda jenis yang boleh menulis huraian dengan sangat baik, anda pilihlah yang 3 perenggan isi ini. Manakala jika anda tidak dapat menguraikan dengan panjang lebar sesuatu isi, jika anda was-was, ragu-ragu terhadap diri anda rasa anda mungkin akan membuat ayat-ayat berulang-ulang kali, perulangan ayat berlaku, maka anda lebih baik pilih option kedua, iaitu anda menulis 4 perenggan isi. Bila anda menulis 4 perenggan isi, keseluruhannya bilangan perenggan dalam karangan anda akan menjadi 6, iaitu pendahuluan, 4 perenggan isi dan kesimpulan. Baiklah, jika 4 perenggan isi, maka kita kena kurangkan bilangan patah perkataan dalam setiap perenggan. Jadi di sini, kalau kamu lihat slide di sini, pendahuluan akan jadi 70 patah perkataan, isi 80, isi 1 hingga 4 masing-masing 80 dan kesimpulan balik pada 70. Nah, bila cikgu kata 70 patah perkataan, 80 patah perkataan, maksudnya dalam minda anda perlulah ingat bahawa 70 patah perkataan bersamaan dengan 7 ayat atau 6 ayat. 80 patah perkataan bersamaan dengan 8 ayat. Ya, jadi cikgu harap kamu faham. Dan jika ayat anda ialah ayat majmuk, maksudnya ayat sambungan 2 ayat, maka tak perlulah ikut 8 ayat, mungkin boleh jadi 7 ayat. Yang penting jangan melebihi kriteria bilangan patah perkataan. Pandai-pandailah, kreatiflah penulisan karangan ini. Sebenarnya dia sangat kreatif. Okay? Dan sangat menguji cara kita menggunakan minda untuk membuat pengolahan. Baiklah, kita teruskan. Baik, inilah soalan yang akan kita lihat pada hari ini. Kita menyentuh domain awam. Sesuatu yang ada dalam peta itu juga kata sebagai stimulus atau panduan kepada anda. Kita baca sama-sama. Semangat sayang dan cinta akan negara atau patriotisme mampu menyumbang kepada perpaduan erat dalam kalangan generasi muda dan masyarakat ke arah kejayaan dan kemajuan negara. Lantaran itu, pemupukan semangat cinta akan negara bukan hanya pada bulan Ogos atau bulan kemerdekaan sahaja, malah perlu dilakukan pada setiap masa. Jadi bila kita baca stimulus ini, bila kita baca panduan ini, kita dengan jelas kenal pasti temanya ialah semangat sayang dan cinta akan negara atau patriotisme. Okey, sekarang kita lihat apakah soalannya, tugasan yang diberikan kepada kita. Petikan majalah di atas menunjukkan maklumat tentang semangat patriotisme. Pelbagai usaha perlu dilakukan untuk memastikan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia kukuh dalam jiwa masing-masing. Oleh itu, anda dikehendaki menulis sebuah rencana yang bertajuk Cara-cara rakyat menunjukkan semangat cinta dan sayang akan negara. Nampak di situ format tugasan telah diberitahu, iaitu format karangan rencana. Jadi anda boleh highlight atau bulatkan, anda perlu tulis rencana, perlu ada tajuk, perlu ada nama penulis. Dan tajuknya pun telah diberikan, cara-cara rakyat menunjukkan semangat cinta dan sayang akan negara. Dan bila dia kata cara-cara rakyat, tak bolehlah kamu bagi pihak-pihak lain, tak bolehlah bagi kerajaan, sekolah dan sebagainya. Kita fokus pada cara rakyat sahaja. Jadi bulatkanlah soalan itu, analisislah soalan satu demi satu supaya anda faham fokus soalan dengan betul. Kerana jika salah fokus, jika salah jawab, jika terpesong isi, markah akan menjadi kurang. Dan dia kata tulis rencana tersebut selengkapnya, panjang karangan hendaklah 350 hingga 500 patah perkataan. Baiklah, jadi kita dah tahu dah temanya adalah berkaitan dengan cinta dan sayang akan negara, dan kita dah tahu dah isi kita nak tulis tentang cara-cara rakyat menunjukkan semangat cinta akan negara. Baik. Sekarang kita lihat. Kita akan pergi satu persatu. Sebelum kita pergi kepada pendahuluan, isi dan kesimpulan, adalah sangat penting cikgu nak maklumkan di sini tentang kriteria penskoran bahagian B. Kamu perlu tahu yang tu. Baik. Di sini cikgu hanya bagi satu peringkat saja. Sebab dengan harapan kamu semua ini ialah murid cemerlang dan kita nak dapat tahap cemerlang dalam penulisan karangan kita. Baiklah, peringkat cemerlang.
peringkat cemerlang kita, markah adalah 60 hingga 70. Dan peringkat memuaskan atau kepujian adalah di bawahnya nanti mengikut kategori markahnya. Okay, kita hanya sekarang fokus pada peringkat cemerlang. Jika anda ingin meletakkan diri anda dalam peringkat cemerlang, anda perlu memenuhi kriteria-kriteria. Ini adalah cadangan buat masa ini, cadangan kerana kriteria yang penskoran yang tepat belum lagi dikeluarkan. Jadi kita masih ikut lagi apa yang dipadangkan dahulu. Kerana ini ialah KSSM, iaitu format baru mulai tahun ini. Baiklah, kriteria yang perlu kamu capai ialah mesti ada pelbagai jenis kata dalam karangan kamu. Kata majmuk. Okay, kata adjektif, kata kerja, kata tunggal dan semua jenis kata yang telah anda pelajari mesti ada ayat majmuk. Bukanlah hanya ayat tunggal, ayat majmuk. Maksudnya ayat yang mempunyai kata hubung dan digunakan dengan betul. Dan mesti ada variasi bahasa. Okay, penggunaan bahasa yang variasi. Okay, seperti bahasa formal, bahasa standard yang digunakan dengan baik. Seterusnya, ejaan sudah tentu perlu tepat. Tanda baca, tanda soal, tanda seru perlulah ada di tempat-tempat yang betul. Koma. Okay. Laras bahasa. Jika anda sedang menjawab soalan berkaitan ekonomi, pastikan anda menggunakan kosakata yang berkaitan dengan laras bahasa tersebut. Seperti inflasi, pembeli, kita boleh kata penerimaan, permintaan, penawaran, begitu ya. Jadi anda perlu tahu laras bahasa yang anda gunakan untuk tema-tema tersebut. Kemudian pengolahan mesti menarik. Macam cikgu kata tadi, pengolahan mesti menarik, pemerengganan mesti sesuai, wacana mesti lengkap. Okay, pengolahan menarik maksudnya dalam satu huraian kepada huraian yang lain mestilah ada pertautan. Satu perenggan kepada perenggan yang lain mestilah ada pertautan. Mesti dia bersambung-sambung. Okay, supaya ada pertautan dan pengolahan nampak menarik. Okay, tidaklah caca marba katanya. Tidaklah diletakkan mengikut suka hati. Satu-satu ayat itu. Sebenarnya ayat perlu ada koheren dan kohesi, iaitu pertautan yang sangat baik supaya mudah difahami oleh pembaca. Baiklah, wacana lengkap bermaksud sudah tentu wacana ini bermaksud perenggan. Perenggan ada, anda perlu ada isi, perlu ada huraian, perlu ada contoh, perlu ada ayat penegas. Jadi wacana itu lengkap bila ada semua kriteria itu. Jadi itu pun akan dilihat. Kemudian, kenapa cikgu merahkan di sini kriteria yang seterusnya? Kerana inilah murid, di sinilah murid terkandas. Ramai yang tidak dapat memenuhi kriteria ini. Idea yang relevan mengikut tugasan. Jadi jawapan isi anda perlulah mengikut tugasan. Mesti jelas dan matang. Jadi anda perlulah berfikir seperti murid bertaraf tinggi, okey, iaitu murid SPM. Bukan lagi kanak-kanak. Okey, anda perlu ada jawapan-jawapan fakta yang matang dan contoh yang sesuai. Okey. Dan akhir sekali, gaya bahasa. Jadi berkaitan dengan idea relevan, nanti kita akan bincang dengan lebih mendalam. Bagi gaya bahasa, mesti ada ungkapan menarik. Mesti ada kosakata berdarjat tinggi. Selalunya kosakata berdarjat tinggi ini adalah perkataan yang dipinjam daripada bahasa Inggeris atau bahasa Arab. Okey, contohnya seperti implikasi, impak, senario, fenomena. Ini semua adalah daripada bahasa Inggeris. Perkataan lain seperti minhaj, syumul, uslub. Ini semua adalah perkataan pinjaman daripada bahasa Arab. Kamu perlu kuasai semua itu dan perlulah menggantikan seberapa banyak kosakata yang baharu dalam penulisan anda. Okey, contohnya kalau kesan, jangan lagi guna perkataan kesan, guna perkataan impak, implikasi dan sebegitu. Cuba gantikan dengan perkataan baru. Anda juga perlu ada frasa bombastik. Frasa bombastik, contohnya, rakyat tidak harus berpeluk tubuh sahaja. Rakyat tidak harus memekakkan telinga, membisukan mulut atau memejamkan mata sahaja. Itu macam tu. Itu adalah frasa-frasa bombastik yang perlu ada dalam penulisan kita untuk menarik, menambat hati pembaca. Okey, dan pastinya kena ada peribahasa lah. Okay, pastikan untuk karangan bahagian B ini minimum kena ada 2 peribahasa. Tulis lebih banyak tak apa, boleh diterima dan bagus ya. Jadi pastikan ada peribahasa, pendapat tokoh, semua itu kena ada. Itu masuk dalam gaya bahasa. Baik, kita beralih kepada idea yang relevan itu. Cikgu, selalunya saya tulis seperti mana yang diminta oleh soalan. Tetapi kenapa cikgu kata idea tidak relevan? Kita lihat sekarang. Baik.
semua soalan yang diberikan pasti ada kata kunci. So, kamu faham ya? Soalan-soalan yang diberikan ada kata kuncinya. Kamu perlu kuasai kata kuncinya. Dan jika kamu memenuhi ataupun menulis karangan menggunakan kata kunci tersebut, pastinya anda tidak akan tersalah jalan. Ya, anda akan pada track yang betul. Berada pada track yang betul. Baik. Okey. Kalau soalan minta, selalunya soalan karangan akan minta 3 perkara. Punca, kesan, langkah. Ini saja. Okey. Dan ada banyak perkataan sinonim. Kalau punca mungkin dia akan tanya sebab, faktor. Kalau kesan dia akan tanya kebaikan, keburukan, kemaslahatan. Kalau langkah dia akan tanya kaedah, peranan, tanggungjawab. Jadi sinonimnya ada di situ. Tapi yang umumnya kita tahu, itu adalah kehendak soalan yang popular. Jika soalan meminta anda untuk memberikan punca sesuatu tajuk, anda perlu memastikan karangan anda ada kata kunci seperti gagal. Contoh, kerajaan gagal mengadakan kempen, kurang. Ibu bapa kurang memberikan kasih sayang, tidak. Guru-guru di sekolah tidak menjadi suri teladan yang baik. Macam tu. Itu adalah kata kunci yang menerangkan faktor, punca. Jika soalan minta anda untuk memberikan kebaikan atau keburukan amalan, sesuatu perkara, contohnya amalan membaca, maka kata kunci yang perlu ada dalam karangan anda ialah seseorang murid dapat, seseorang remaja boleh, mampu, berupaya. Okey, itu semua. Perkataan-perkataan kata kunci sebegitu. Dan akhirnya jika soalan minta anda tentang langkah, pastikan anda menulis kata kunci seperti haruslah, wajarlah, mestilah, kerajaan haruslah, ibu bapa perlulah, pihak sekolah patutlah, semua itu. Jadi mungkin kamu bertanya pada saya, cikgu, saya ada tulis kata kunci ini tapi masih tidak diterima jawapan saya. Ya, kamu ada tulis kata kunci ini tapi kata kunci ini tidak mendominasi seluruh perenggan itu. Bila kamu tulis katakan ada 8 ayat, didapati kata kunci ini hanya ada pada 1 ayat. Ayat-ayat lain, kamu tulis kata kunci yang lain yang tidak ada kaitan dengan fokus soalan. Okay. Contohnya, kalau soalan minta langkah, kamu beritahu dalam isi. Langkahnya ialah pihak kerajaan perlu mengadakan kempen. Tapi kamu juga perlu beritahu huraian, ayat-ayat huraian di bawahnya juga mengenai langkah. Bila kena ada kempen itu, bagaimana kempen itu perlu diadakan. Kamu perlu letakkan kata kunci, kempen ini perlulah dijalankan sepanjang masa, kempen ini perlulah melibatkan segenap lapisan masyarakat. Jadi nampak tak ada perkataan perlulah, mestilah. Tapi kamu tidak berbuat demikian. Kamu tulis kesan kepada kempen ini. Kamu tulis kempen ini dapat memberikan satu kesedaran kepada masyarakat. Kempen ini boleh, jadi kamu memberikan kesan kepada kempen itu tapi kamu tidak menjelaskan dengan panjang lebar tentang kempen yang patut dijalankan itu. Sebenarnya boleh kita tulis tentang kesan tetapi tidak sebagai huraian utama. Mungkin pada akhir sesuatu ayat dalam satu ayat. Okay, tapi yang perlu dominasi di situ ialah kata kunci yang berkaitannya. Okay, baik, kita teruskan. Kita mula dengan teknik menulis pendahuluan untuk tajuk kita pada hari ini. Bila kita menulis pendahuluan untuk karangan respons terbuka, dan kalau karangan itu cikgu dah kata dah selalunya ada dalam 7 atau 8 ayat, anda perlu memenuhi kriteria ini ya. Pertama, perlu ada ayat umum, iaitu ayat yang ayat merumuskan secara umum sesuatu tema itu. Contohnya di sini, kita sudah pasti perlu memulakan pendahuluan kita dengan ayat pendahuluan ya. Ayat yang memulakan pendahuluan ada banyak seperti mutakhir ini, dasawarsa ini, pada era globalisasi ini, pada era pandemik ini, ada banyak. Jadi kamu mesti memulakan pendahuluan sebegitu rupa. Cubalah cari dan kumpulkan sebanyak yang mungkin. Kemudian tulislah sesuatu tema. Kalau tema kita pada hari ini adalah cinta dan sayang pada negara, jadi tulislah semangat cinta dan sayang kepada negara. Macam mana? Semakin meningkat ke atau semakin menurun? Lihatlah keadaannya secara umum. Selalunya, sesuatu tajuk yang positif akan semakin menurun, luntur. Sesuatu benda yang baik, amalan membaca, gotong royong, menabung, akan semakin terhakis. Itulah realiti manusia. Kan lumrah kehidupan. Jadi dia semakin terhakis, semakin luntur. Manakala sesuatu benda yang negatif pula, kalau tajuk itu negatif, gejala vandalisme, gejala sosial, perlumbaan haram, dan sebagainya, itu semakin meningkat.
Dan membimbangkan, mencemaskan. Jadi macam itulah. Jadi kita boleh dapat tahu secara umumnya apakah keadaan yang berlaku di negara kita atau di dunia tentang sesuatu tema itu. Kemudian selepas tulis ayat pertama itu, kamu mestilah tulis beberapa ayat sokongan. Ayat sokongan ini ialah ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 ni semua ialah ayat sokongan. Apa yang perlu ada dalam ayat sokongan? Berikan definisi kepada tema anda. Mungkin pembaca anda tidak begitu arif tentang tema anda. Mungkin ada pembaca tak tahu apa itu maksudnya patriotisme, apa itu maksudnya vandalisme. Jadi berilah definisi kepada mereka. Vandalisme persis ditakrifkan sebagai begitu. Kemudian berikanlah statistik. Gejala vandalisme ini dikatakan sebagai 70% remaja di negara ini terlibat dengan gejala vandalisme sejak tahun berapa ke berapa. Jadi kamu kena banyak membaca untuk mendapatkan fakta-fakta tersebut. Baca surat khabar, baca akhbar, baca majalah, dapatkan fakta tersebut. Walaupun fakta tidaklah dalam angka yang tepat, kamu boleh tulis secara umum. Dalam bentuk peratus atau boleh tulis secara umum siapa yang terlibat, remaja ke, golongan umur yang berapa, dan sebagainya. Selitkanlah dengan pendapat tokoh. Tulislah seperti mantan Perdana Menteri kita pernah berkata dalam satu sidang akhbar baru-baru ini, keadaan ini agak mencemaskan dan membimbangkan. Bagilah satu pendapat tokoh untuk menjadikan pendahuluan kamu lebih menarik. Kemudian jika soalan minta tentang langkah, kamu boleh simpan jawapan-jawapan langkah itu untuk isi, tapi kamu ada juga perkara seperti punca dan kesan yang kamu boleh tulis dalam pendahuluan. Contohnya, terdapat pelbagai kesan akibat gejala vandalisme ini. Boleh tulis. Sebab itu tiada dalam soalan. Jadi kita boleh tulis tentang punca atau kesan jika soalan bukanlah tugasan soalan, ya. Kamu boleh tulis dalam pendahuluan, tak ada masalah. Tapi janganlah tulis banyak. Secara umumnya, apakah kesan-kesannya, tulis dalam satu ayat. Ataupun apa punca. Contohnya soalan kita pada hari ini ialah langkah rakyat untuk menunjukkan rasa semangat cinta akan negara, kan. Jadi bagilah kenapa semangat ini semakin luntur, bagi punca. Kemudian selitkan dengan peribahasa. Sudah pasti kena ada peribahasa untuk menambat hati pemeriksa. Dan paling penting sekali dalam pendahuluan, jangan lupa letakkan ayat fokus soalan, kerana ayat itulah yang akan membawa pembaca meneroka apa yang kamu nak tulis seterusnya. Seolah-olah kamu nak membuka pintu, inilah saya nak tulis. Jadi kalau tak ada fokus soalan, seolah-olah kamu tak tahu hala tujuan kamu. Jadi ayat fokus soalan selalunya berbunyi macam ni. Persoalannya, apakah cara-cara rakyat dapat menunjukkan rasa cinta akan negara, macam tu. Jadi kita tulis tugasan, fokus soalan, tugasan yang diberikan kepada kita, kita tulis sebagai ayat terakhir. Baik, ini contoh. Satu contoh pendahuluan. Cara-cara rakyat menunjukkan rasa cinta dan sayang akan negara. Cuba lihat, cikgu gariskan di situ, dan setiap perkataan yang memulakan ayat itu ialah huruf besar, kecuali kata sendi, kata hubung macam dan di situ kita perlu kecilkan. Dan tentang mengenai yang, untuk, jika ada perkataan macam tu kita tulis huruf kecil saja. Dan jika ada kata ganda, gandaan yang kedua kita letakkan huruf kecil, ya. Tidak ada titik di situ. Dan cuba lihat penulis nama oleh Dr. Umar Dewi, tiada titik juga, yang tu tak perlu digariskan. Dan nama penulis diletakkan di tengah-tengah tajuk kita. Kemudian kita mulakan dengan pendahuluan kita. Dasar-dasar ini, sikap sayang dan cinta akan negara sudah semakin luntur dalam kalangan marhen tanah air. Marhen maksudnya rakyat. Hal ini adalah ayat umum. Hal ini dikatakan demikian kerana sikap ini kurang dititik beratkan dalam urusan seharian masyarakat sehingga mereka tidak mengetahui sejarah negara. Ini ayat sokongan yang mana cikgu bagi punca kejadian ini. Terdapat pula sesetengah anak watan yang alpa akan keseronokan dunia sehingga mereka langsung tidak melahirkan semangat untuk melaungkan aku cinta akan Malaysia. Ini satu lagi ayat sokongan, iaitu punca yang kedua yang saya berikan. Sambungan dia. Sebenarnya tidak terlambat untuk rakyat sedar akan senario ini sekaligus meletakkan noktah bagi mengakhiri kemulut ini. Ini ayat sokongan juga. Peribahasa Melayu ada menyatakan hati anda semua jadi. Ini ayat sokongan berupa peribahasa. Maka, ini ayat terakhir. Maka persoalan yang berlegar-legar dalam minda saya ialah
apakah cara-cara rakyat menunjukkan rasa cinta dan sayang akan negara. Ini kita panggil sebagai ayat fokus soalan. Ayat fokus soalan mesti wajib ada dalam pendahuluan kamu untuk membawa pemeriksa membaca seterusnya perenggan isi kamu. Cuba lihat di situ 88 patah perkataan. Itu saja bahagian pendahuluan. Baiklah, kita terus kepada bahagian isi. Seperti mana yang cikgu maklumkan kepada kamu tadi, ada dua option. Kalau kamu jenis yang suka menulis karangan huraian yang panjang lebar, kamu boleh pilih yang ada 3 isi. Kalau kamu adalah murid yang menulis 4 isi saja, kamu ataupun huraian kamu selalunya kamu memerlukan isi baharu untuk menguraikan perkara yang baru, maka kamu boleh pilih isi 4 isi. Baik, jika anda ialah murid yang memilih option 4 isi, jadi kamu boleh tulis 7 ayat dalam setiap perenggan. Okey. Kenapa 7 ayat? Apa yang perlu saya tulis dalam 7 ayat itu, cikgu? Okey, macam ni. Sesuatu isi mesti ada ayat isi. Mesti mula dengan ayat isi. Kamu nampak tanda di situ? Anak panah di situ, dia menurun dari atas ke bawah. Maksudnya kita kena ikut urutan. Ikut urutan ayat isi dulu. Kemudian kita huraikan. H1, H2, H3, H4 ialah huraian. Huraian 1, huraian 2, huraian 3, huraian 4. Jadi kita ada 4 ayat menghuraikan isi kita. Kemudian kita letak contoh. AC ialah ayat contoh. Okay. Cikgu dapati ada setengah murid lepas tulis ayat isi, terus tulis sebagai contoh. Sebenarnya jangan bagi contoh lagi. Sebenarnya contoh ini adalah hanya untuk beri orang yang membaca teks kita itu pemahaman yang lebih mendalam sahaja. Yang penting adalah huraian. Hurai dulu. Kalau huraian itu seolah-olah tidak mencukupi, barulah kita bagi contoh. Itulah alasannya, rasionalnya kita letak contoh di belakang. Bukan kita letak contoh pada awalnya. Okay? Jadi janganlah letak perkataan sebagai contoh, sebagai ayat kedua kamu. Jangan mulakan huraian macam tu. Huraian ialah huraian. Ayat contoh ada di belakang sekali. Di bawah lagi. Okay? Jadi selepas kita tulis huraian, kita tulis ayat contoh, kita perlu menutup perenggan kita. Iaitu kita letakkan ayat penegas. Kita menutup. Iaitu kita berpegang tegas pada isi kita. Ayat penegas selalunya kita mengemukakan isi semula. Okey. Dan jika anda ialah murid yang boleh menghuraikan sangat panjang lebar, maksudnya anda hanya berpegang pada 3 isi, anda boleh hurai dengan lebih lanjut, maka anda boleh tulis 8 ayat. Kerana bilangan patah perkataan setiap perenggan 90 patah perkataan hingga 100. Maka anda akan 8 ayat ini terjadinya, cuba tengok di sini, cikgu telah warnakan biru di sini tambahan ayat ke-6, iaitu tambahan huraian ke-5. Tadi bila kamu tulis satu perenggan ada 4 huraian saja kerana bilangan patah perkataan kurang sikit. Sekarang bila kita nak tulis 3 isi, satu perenggan kita tambah kepada 4 huraian. Baiklah, murid-murid sekalian, kita teruskan. Contoh isi. Contoh isi yang ada 90 patah perkataan. Kita lihat di sini ya. Baik. Minhaj afdal rakyat menunjukkan rasa cinta akan negara adalah dengan mematuhi perlembagaan dan undang-undang. Ini isi kita. Nampak di situ? Itu yang berwarna biru ialah ayat topik atau kita panggil sebagai ayat isi. Sebagai warga negara yang menjunjung kedaulatan negara, seseorang haruslah akur dengan undang-undang yang ditetapkan. Itu huraian 1. Nampak haruslah dan tidak sama sekali melanggarinya. Itu huraian kedua. Lagipun, perkara yang bercanggah dengan undang-undang tidak sesekali harus dicuba oleh anak bangsa yang tinggi sifat patriotismenya. Itu huraian ketiga. Jadi nampak 3 huraian diletakkan? Okey? Malah, rakyat harus bekerjasama menentang sekeras-kerasnya tindakan sesetengah individu atau pihak yang terlibat dalam pelbagai senario yang melanggar undang-undang. Itu huraian keempat. Dan ayat contoh tak semestinya kita letak sebagai contoh. Kita boleh terus sambung dengan kata seperti macam tu. Di sini cikgu telah sambung. Huraian 4 cikgu sambung dengan ayat contoh. Seperti perhimpunan besar-besaran, hasutan melalui media sosial dan sebagainya. Jadi nampak ayat contoh boleh disambung tapi kita sambung pada huraian yang terakhir. Bukan kita letak pada awal. Maka jelaslah bahawa sikap mematuhi undang-undang merupakan salah satu kaedah anak bangsa mencerminkan semangat cinta akan negara kerana di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tengok, kita ulang balik
Tengok cikgu warnakan yang kuning itu maksudnya ialah tadi kita guna sebagai isi. Jadi kita ulang balik isi kita pada bahagian ayat penegas. Jadi nampak ada isi, ada tempat huraian, kemudian ada ayat contoh, kemudian kita tutup. 90 patah perkataan. Dan kita nampak kata kunci yang mendominasikan soalan ini. Baik, seterusnya kita tengok teknik menulis kesimpulan. Baik, teknik menulis kesimpulan hampir sama dengan teknik menulis pendahuluan, iaitu memang ada 7 atau 8 ayat. Kita mulakan dengan ayat umum. Ayat umum kesimpulan selalunya bermula dengan kata-kata umum kesimpulan seperti sebagai holistik, secara holistik, sebagai intiha, akhirul kalam, konklusinya, natijahnya. Kita mulakan dengan frasa-frasa begitu. Semua pihak haruslah bekerjasama dan kita jadikan, kita rumuskan. Mungkin dalam isi tadi kita telah letak banyak pihak dan kita rumuskan di sini. Semua pihak haruslah bekerjasama. Ya, ayat sokongan, kita letak beberapa ayat sokongan selepas kita letak ayat umum kita. Bekerjasama buat apa? Bekerjasama memupuk amalan ini ke, bekerjasama untuk menyemai rasa cinta pada negara ke. Kita tulis tema kita dekat tempat yang cikgu bergaris itu. Tapi yang penting mulakan dengan ayat umum seperti mana yang telah cikgu cadangkan. Kemudian kita letak ayat sokongan, kita letak harapan, pendapat tokoh, peribahasa. Dan kita akhiri dengan ayat ajakan. Kita mengajak pembaca sekali lagi dalam keadaan ayat perintah. Ayo, marilah kita sama-sama dan kita letak tanda seru di situ. Okey, jadi apa yang kita nak tulis dalam ayat sokongan? Harapan tu apa cikgu? Harapan tu maksudnya jika semua orang bekerjasama melaksanakan perkara ini, menjayakan perkara ini, apa yang akan berlaku? Adalah diharapkan apa? Rakyat dapat melahirkan rakyat yang penyayang. Jika rakyat penyayang, apa akan terjadi? Negara akan lebih dikenali di serata dunia. Jika negara dikenali, apa akan terjadi? Jadi ini akan memberikan satu kesan positif kepada negara. Jadi kamu kena kaitkan tentang masyarakat dan negara dalam bahagian harapan. Bagilah pendapat tokoh. Mungkin kamu boleh kata, mantan Perdana Menteri Indonesia pernah berkata, berikanlah aku 10 remaja, bakal aku gegarkan dunia ini, macam tu. Jadi cubalah cari pendapat-pendapat tokoh yang boleh memberikan satu penutup yang hebat dalam penulisan kesimpulan kamu. Kemudian letakkanlah peribahasa dan kemudian tutuplah kesimpulan kamu. Kita lihat contohnya. Okey, contoh kesimpulannya. Akhirul kalam, semua pihak wajarlah bersinergi dan seia sekata dalam usaha meningkatkan rasa cinta dan sayang terhadap negara. Ini ayat umum. Anak bangsa selaku warga negara Ibu Pertiwi ini harus sedar bertepuk sebelah tangan tidak berbunyi. Oleh itu, di sini cikgu masukkan peribahasa ya. Oleh itu, setiap rakyat negara ini tidak kira lapisan usia perlulah berikhtiar untuk melaksanakan rencaman usaha ke arah membajai nilai sayang akan tanah air. Okey, dan akhir sekali, senario ini penting bagi melahirkan masyarakat berjiwa patriotik yang sanggup menggadai nyawa demi negara tercinta. Sesungguhnya, rakyat berpatriotisme nescaya akan menjulang. Cikgu memang suka ada perkataan sesungguhnya pada ayat kesimpulan ni. Dia merupakan satu penekanan yang sopan tetapi tegas. Okay? Rakyat berpatriotisme nescaya maksudnya pasti akan menjulang negara ke persada global, lantas meletakkan negara berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara gergasi yang lain. Itu peribahasa cikgu. Akhir sekali ya. Ayo, marilah sama-sama kita semai benih cinta akan negara demi tanah tumpah darah ini. Jadi kita ajak macam tu kepada pemeriksa. Bila ada penutup yang sebegini rupa, pasti pemeriksa akan tertarik. Okey, memang hati dan jiwa pemeriksa dapat dihambat. Okey, jadi murid-murid sekalian, masa tidak mengizinkan, kita akan berjumpa lagi dalam satu slot yang akan datang. Cikgu harap pelajaran yang cikgu berikan pada maklumat pelajaran pada hari ini adalah telah menyempurnakan segala kekeliruan kamu selama ini. Jadi sehingga berjumpa dalam slot yang akan datang. Sekian, terima kasih. Sebelum itu, pastikan anda isi belum balas program di pautan yang tertera di slide ini. Jumpa lagi.